InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat, dengan taufik Allah, kita diberikan kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan acara kita pada malam ini. Alhamdulillah, dalam suasana kita beriman, dalam suasana kita Islam. Walaupun mungkin dalam hidup kita ada di sana sini masalah, ada di sana sini kesusahan, penderitaan, mungkin ada masalah-masalah keluarga, ada masalah-masalah kesihatan, ada masalah-masalah keuangan, mungkin ada masalah-masalah yang bersangkut paut dengan kehidupan kita, bisnes dan sebagainya. Tapi insya-Allah kita nak kena rasa bahawa segala masalah itu adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya kita merasakan bahawa ia daripada Allah, maka sudah tentulah kita akan merasakan bahawa masalah itu Allah datangkan pada kita dalam rangka untuk kita diberikan kematangan, diberikan kekuatan lagi, diberikan pada kita kita kata sesuatu yang baru dalam hidup kita untuk kita tingkatkan insya-Allah. Jadi kita telah pun berbincang dalam beberapa hari yang lepas, termasuk semalam, berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita mati dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Dan kemudian kita telah berbincang juga bagaimana amalan-amalan, bagaimana kita boleh beramal. Macam contoh sekarang ni, kita boleh berada dalam majlis macam ni, majlis-majlis peringatan, majlis-majlis untuk kita mengingati Allah, dan majlis yang akan membawa kita insya-Allah kepada rahmat Allah. Maka berada dalam majlis ini, berada dalam suasana beramal, berada dalam suasana solat, boleh ada Islam, ada iman. Kita ada iman, ada Islam ni pun sebenarnya adalah merupakan taufik daripada Allah. Jadi kita nak kena rasa bahawa tidak ada sesuatu pun yang berlaku dalam hidup kita melainkan semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun. Jadi kita nak kena rasa begitu. Dan apabila kita merasakan ini taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka macam mana taufik tu boleh ada pada kita sehingga kita boleh beramal, tak banyak pun, sikit kita amal, maka itu adalah tanda Allah sayang pada kita. Lagi banyak, lagi tinggi sayang Allah pada kita, cinta Allah yang khusus kepada kita. Walaupun semalam kita bincang, kita ni belum lagi cinta Allah, kita belum sayang Allah lagi. Tapi Allah sayang pada kita, dan sayang Allah ni sayang yang sejati. Sebab itulah dia tidak putus asa, dia tidak tinggalkan kita, dia terus bagi rahmat, bagi nikmat kepada kita. Walaupun kita buat macam-macam perkara yang dia tak suka, dia terus bagi, kerana cinta Allah, cinta sejati. Allah sayang kat kita dengan sebenar-benar sayang. Maka apabila kita merasakan bahawa Allah sayang, maka kita nak kena rasa syukur kerana Allah pilih kita. Sebenarnya hakikatnya adalah pilihan Allah. Semua telah merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kena rasa bahawa kita ni telah dipilih oleh Allah. Kalau kita tak dipilih oleh Allah, kita tak dengar kuliah ataupun perkongsian-perkongsian macam ini. Dan inilah kita nak kena sama-sama rasa pada pertama malam ni. Kita bersyukur pada Allah, dan kita panjatkan selawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya. Sentiasa kita memperbanyakkan selawat. Kalau kita rasa kita dosa banyak, kita rasa kita lemah banyak, kita rasa kita ada banyak benda-benda yang Allah tak suka dalam diri kita, ataupun kita rasa susah nak tingkatkan diri kita, kita rasa susah nak tinggalkan kebiasaan buruk kita, banyakkanlah selawat. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
kurang-kurang Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, kurang-kurang. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad, kurang-kurang. Macam itu. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kurang-kurang macam itu. Itu paling kurang lah tu. Tapi dah lengkap, dah cukup, dah lengkap. Maknanya kita selawat dan kita salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, banyakkan selawat. Jadikan selawat ni sebagai suatu yang kita kata makanan kita. Jadi sebagai suatu hiburan pada kita. Kita jadikan sebagai hiburan. Kalau mula-mula tak rasa terhibur dengan selawat kita tu, kita rasa kosong aja, kita rasa keras saja hati kita, tak apa. Terus keep on. Lama-lama Allah akan jadikan kita rasa seronok dengan selawat. Dan bila Allah dah jadikan kita seronok dengan selawat, alhamdulillah, maknanya tanda-tanda Allah SWT telah membuka pintu-pintu kebaikan pada kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, pada malam ni kita sambung lagi apa yang kita bincang semalam. Yang salah satunya kita sebut takhalli, proses. Macam mana kita nak memenangi sayang Allah. Macam mana nak memenangi sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita sambung bincang, saya nak sebut kat sini tuan-tuan. Saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan bagaimana sebenarnya hari ini orang kata sembahyang itu pahit, susah, malas nak sembahyang, beban nak sembahyang. Orang kata nak kenal Allah ni pun susah. Semalam kita sebut salah satu perkara yang ada dalam diri kita ini, berhala-berhala yang ada dalam diri kita ni, yang kita sembah, yang dekat dengan kita, itulah sifat-sifat jahat kita, sifat binatang kita, sifat buas, binatang buas kita, dan sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita tu, nak kena buang. Jadi kita rasa mungkin susahnya nak buang benda-benda yang dah jadi kebiasaan kita. Mungkin dosa kecil kita, dosa besar kita rasa susah. Malam ni saya nak betulkan. Mari kita sama-sama betulkan, biiznillah. Yang pertama tuan-tuan, saya nak kita melihat keliling kelalang kita. Kita tengok kiri kanan kita, mungkin kita nampak binatang, kita mungkin nampak pokok tumbuh-tumbuhan, kita nampak kawan-kawan kita, nampak pokok, nampak kereta, nampak keluarga kita, ataupun nampak apa saja. Maka kita nak cuba beritahu dalam hati kita, kita melihat makhluk yang ada di sekitar kita. Siapakah ataupun apakah makhluk yang paling mulia sekali? Yang mana satu paling mulia? Yang mana satu paling bahagia sebenarnya? Yang mana satu paling berjaya? Jadi kita lihat makhluk yang paling berjaya yang arah cerita. Kita jangan tengok binatang lah, jangan tengok pokok lah. Pokok binatang ni memang dia dah macam gitu kan. Dia tidak diuji. Tapi manusia dan jin. Yang dengar ni pun ada jin pun ada dengar juga ni. Nak sebut kat sini, yang paling mulia ialah apabila kita mendapat satu title. Satu title. Apa titlenya? Hamba Allah. Hamba Allah. Jadi sebenarnya kita ni boleh jadi orang Melayu, kita ni boleh jadi orang putih, kita boleh jadi orang India, keling ataupun hitam, orang Afrika, gelap, kita boleh jadi orang Cina, kuning, lansat, kita boleh jadi orang Jawa, jadi orang apa pun. Tapi apakah yang membezakan seseorang itu dengan seorang yang lain di sisi Allah? Yang membezakannya lah, seorang itu dia hamba Allah, yang seorang lagi dia hamba syaitan, ataupun dia hamba diri dia sendiri. Sebab itulah dalam peristiwa yang amat penting di dalam siri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya lah Isra' wal Mi'raj. Masa bilakah Isra' Mi'raj berlaku? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diuji dengan kesusahan, iaitu isterinya meninggal dunia, kemudian Abu Talib meninggal dunia. Mula Abu Talib meninggal dunia dulu, lepas tu setengah-setengah riwayat kata dalam masa sebulan lebih gitu, isterinya pula Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Begitu juga dia ditekan oleh dakwah, tak boleh nak dakwah kat Mekah, macam-macam kesedihan yang melanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda diangkat ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi sekali. Malaikat Jibril pun tak boleh naik. Malaikat Jibril kata, aku tak boleh naik dah, aku sampai takat ni je. Kalau aku naik lagi tinggi ni, aku akan terbakar. Kau pergilah, kata Malaikat Jibril alaihissalam. Maka kata firman Allah dalam Quran, apakah yang Allah panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa itu? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah
yang memperjalankan hamba-Nya bi'abdih, kan, pada malam hari. Jadi Allah tak panggil Muhammad. Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad, maha suci Allah yang memperjalankan Rasul-Nya yang maha mulia, yang mulia, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi-Nya. Dia tak sebut yang lain, Allah sebut bi'abdih, hamba-Nya. Apa notasinya? Notasinya, nota kat sini yang penting ialah kita nak kena rasa yang Allah memperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjid Aqsa, dan kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi sekali, di tempat yang kita kata paling mulia sekali di kalangan tempat-tempat yang ada ini, Sidratul Muntaha. Maka Allah panggil orang yang pergi itu, makhluk yang pergi itu, Allah tak panggil gelaran lain, dipanggil bi'abdih, dipanggil hamba-Nya. Maka pada malam ni kita nak kena rasa siapakah yang paling mulia di kalangan banyak makhluk yang ada di atas muka bumi ini, apabila makhluk itu menjadi hamba Allah. Dia menjadi hamba Allah. Kalau dia menjadi hamba yang lain, hina. Sebab dia memperhambakan kepada hamba. Dia memperhambakan kepada duit, mata wang. Dia memperhambakan kepada bisnes. Dia memperhambakan diri kepada kekayaan. Dia memperhambakan diri kepada manusia. Dia memperhambakan diri kepada pemimpin, manusia juga. Dia memperhambakan diri kepada jin yang disembah dengan sihirnya dan sebagainya. Dia memperhambakan diri kepada Dajjal. Dia memperhambakan diri kepada Iblis, Lucifer. Jadi segala perhambaan yang ada kepada makhluk yang dinamakan makhluk itu yang dijadikan dan cipta tadi, maka semuanya hina illa kecuali yang menjadi hamba Allah. Maka sebab tu saya nak beri berita gembira pada tuan-tuan pada malam ni. Perbincangan kita pada malam ni, macam mana nak jadi hamba Allah yang sebenar. Macam mana nak jadi hamba Allah yang sebenar, yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Bukan main-main ni, bukan sikit-sikit dak, yang sebenar-benarnya. Macam mana nak jadikan, dan ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa ilmu ini paling mulia? Kerana ilmu ini membebaskan satu makhluk itu, iaitu manusia dan jin, daripada memperhambakan diri kepada makhluk, kepada memperhambakan diri hanya kepada Allah. Lillahi wahdah, semata-mata pada Allah sahaja. Barulah bermakna istilah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang kita abdikan diri kita, yang kita sembah dia, yang kita iktiraf dia sebagai Tuhan tadi, illallah, melainkan Allah. Barulah makna la ilaha illallah jadi. Jadi sebab tu tuan-tuan, yang pertama sekali malam ni kita nak rasa gembira. Ini yang saya nak kongsikan pada malam ni. Dengan proses takhalli. Kita dah bincang semalam, apa proses takhalli ini? Proses takhalli ini ialah kita mengosongkan jiwa kita. Kita mengosongkan jiwa kita daripada segala perkara-perkara yang merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengosongkan jiwa kita ini daripada sifat-sifat yang terkeji tercela, sikap-sikap yang terkeji tercela, daripada segala perkara yang menjadikan kita ni hamba makhluk. Buat apa nak jadi hamba makhluk? Tuan-tuan, kalau kita hidup sekarang ni pun dah umur kita 40-an, 30-an, 40-an, mungkin ada yang 20-an. Kita tak tahu bila kita akan mati. Mungkin umur kita sekarang ni, mungkin ada kawan-kawan kita umur 60-an. Kita kata nak dekat mati dah. Rupa-rupanya umur dia sampai 80, 20 tahun lagi ada. Umur dia 60 tahun sekarang. Kita kata dah tua dah. Tapi rupa-rupanya umur dia, ajal dia pada ketika umur dia 80 tahun. Masih ada 20 tahun lagi. Kita ingat kita muda, baru umur 25 tahun, kahwin bentak lagi. Kan? Baru lepas graduate, kita kata segar bugar. Kita ingat kita muda. Oi, kan? 25 tahun, 20 tahun, katalah kita 20 tahun. Tiba-tiba ajal kita umur 30 tahun. Lagi 10 tahun je. Lagi 5 tahun. Kalau umur kita 25 tahun, ajal kita 30 tahun, lagi 5 tahun je kita mati. Kita ingat kita dah orang muda, tak apa, tak kisah. Tak. Jangan cakap tuan-tuan. Orang umur 80-an, 90-an, 100 pun ada. Sekarang ni orang umur 90-an, 90 lebih. Nak masuk 95 agaknya tahun ni.
masih lagi ada kekuatan nak jadi Perdana Menteri. Pun ada, umur 95 tahun. Sekarang. Yang main-main. Kan? Kita ingat, kan? Kita umur 60 tahun, kan? Kita masih dah tua dah. Orang muda cakap dia dah tua. Tapi umur sampai 90 lebih. Ada orang muda pula, nasa dia muda, rupanya umur dia sampai 30 tahun aja. Kawan saya baru meninggal 3 hari lepas. MD kepada UMW. Kan, Badrul. Umur baru 50-an, awal 50-an. Muda lagi. Salah seorang sahabat yang selalu senyum, sentiasa senyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima semua amalan dia. Allah ampunkan dosa dia. Mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam golongan orang yang beruntung. Mudah-mudahan ada amalan-amalan dia yang Allah terima sehingga menyebabkan Allah SWT memberi rahmat kepada dia. Amin, amin ya Allah. Tuan-tuan, jadi pada malam ni kita nak kena rasa gembira. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu. Allah bagi kita pendedahan malam ni macam mana nak jadi hamba Allah yang sebenar. Melalui proses takhalli. Melalui proses takhalli. Sebab tu saya nak sebut sini tuan-tuan. Motivasi kita malam ni. Saya seronok nak sebut malam ni. Setengah orang kata berat. Nak tinggalkan rokok susah. Tinggalkan rokok berat lah. Berat nak tinggalkan rokok. Nak tinggalkan kita punya dosa susah. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Yang cakap susah tu bukan kita. Yang cakap susah tu nafsu kita. Roh kita, iman kita menderita. Roh kita, hati kita sebenarnya menderita. Menderita. Gelap gelita. Dengan maksiat kita buat, hati kita gelap. Bayangkan tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan. Bayangkan. Tiba-tiba mata kita buta, gelap gelita. Walaupun spotlightnya terang benderang depan mata kita ni, buka spotlight stadium tu besar tenggelam terang benderang, tapi satu sikit pun kita tak nampak. Gelap. Kenapa? Mata buta. Menderita tak tuan-tuan? Menderita. Tak percaya tuan-tuan, cubalah tutup mata bagi gelap, jalan dah pergi ke bilik air. Pergi bilik air tu kurang-kurang ambil beberapa minit. Kurang-kurang sebab bertempur dengan pintu, bertempur dengan kerusi, bertempur dengan kita punya katil lah sebagainya. Terjatuhlah, tersepak bola anak lah. Macam-macam. Seksa kita, mata kita buta. Mata buta, tak ada cahaya yang boleh masuk untuk dapat kita lihat. Tuan-tuan, saya bayangkan tuan-tuan, dosa-dosa kita, keaiban kita, segala yang kita lakukan yang Allah tak suka itu adalah kegelapan demi kegelapan demi kegelapan. Hati kita buta, lebih terseksa daripada mata yang buta. Mata yang buta dia cuma tak nampak fizikal tuan-tuan. Tapi hati yang buta dia tidak boleh merasai nikmat beragama. Tak rasa nikmat iman, tak boleh rasa. Baca Quran tak rasa nikmat, sembahyang tak rasa nikmat. Malahan yang lebih parah lagi, bila hati kita buta, tidak ada cahaya dengan sebab dosa yang kita tak nak tinggalkan. Tuan-tuan rahmati Allah. Apa jadi tuan-tuan? Kita tak akan kenal Allah. Kita kenal dengan artis, kita boleh kenal dengan pemain bola sepak, kita kenal dengan orang-orang yang baik, orang jahat depan mata kita kenal semua. Tetapi kita tak kenal pencipta kita. Sedihnya tuan-tuan, sakitnya hati-hati kita. Pedihnya roh kita. Pedihnya sebenarnya roh kita ni pedih. Cuba kita bayangkan, mata kita buta, nak berjalan balik rumah pun tak boleh. Nak bergerak tak boleh. Nak masak tak boleh, nak masak. Tak nampak nak masak apa. Orang lain kena tolong kita. Begitulah tuan-tuan, sekiranya roh kita, hati kita gelap gelita, tidak ada cahaya. Basirah tidak memancar. Tak boleh melihat dengan basirah, dengan mata hati kita. Maka sebenarnya hati kita menderita tuan-tuan. Hati kita menderita. Kita rasa kosong, kita rasa keras. Kita rasa ada satu penyakit, bukan penyakit, kita rasa satu kekurangan, kelemahan yang amat sangat dalam hati kita ini. Kita tak kenal Allah. Hati kita menderita tuan-tuan. Ibaratkan seorang anak lahir-lahir saja tak jumpa mak ayah dia. Lahir-lahir dibela oleh orang lain. Dibela oleh orang lain dengan cara bela seperti binatang. Tidak ada kasih sayang. Dipukulnya, dibuat macam-macam. Kita hidup dalam keadaan tidak ada kasih sayang. Bayangkan seorang anak dari kecil yang memerlukan kasih sayang, tak dapat kasih sayang.
Patutnya minum susu dibagi air sirap aja. Sepatutnya minum susu dibagi air pipe aja. Minumlah. Dibela oleh bukan mak ayah kita. Maka tentulah si anak tadi rindu dengan mak ayah dia. Manalah mak aku, manalah ayah aku. Rindu. Tuan-tuan, begitulah hati manusia yang telah kehilangan Allah. Hati kita kehilangan Allah dalam hidup kita lebih parah daripada seorang anak yang kehilangan ayah dan mak dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenarnya sumber kekuatan, sumber cahaya, sumber kebahagiaan. Tiba-tiba kita tak nampak, tak jumpa Allah dalam hidup kita. Inilah yang digambarkan tadi. Sebenarnya apa yang kita nak bincangkan, sesuatu yang menggembirakan kita. Sebab tu kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia kata apa? Dalam hati manusia ada satu sobekan, satu koyakan, satu kesakitan yang mana tidak akan diubat, tidak akan boleh dirawat, tidak akan boleh ditampal, melainkan apabila dia telah bertemu dengan Allah. Kita akan sentiasa rasa sunyi. Walaupun kita gembira, boleh gelak ketawa, tapi sebenarnya hati kita sunyi. Kerana kita tak dapat kasih sayang Allah. Kita tak rasa. Walaupun Allah sayang kita. Allah sayang kita. Dan kasih sayang Allah ni sejati. Tetapi kita tak sayang Allah. Sebab hati kita tidak ada cahaya. Jadi sebab itulah. Perbincangan-perbincangan malam ni sebenarnya kita nak kena rasa seronok. Sebab kita nak bertemu dengan Allah ni. Kita nak bertemu dengan Tuhan kita. Yang menjadikan kita. Kita nak sayang Allah. Sebagaimana Allah SWT menyayangi kita. Kita nak sayang Allah macam mana Allah sayang kat kita. Inilah tuan-tuan. Kita kena rasa syukur sangat. Kita kena rasa gembira sangat. Sebab Allah beri kepada kita kekuatan ini. Sebab itulah tuan-tuan. Takhalli. Mengosongkan diri kita daripada perkara yang apa namanya, kita kata keji, yang tercela tadi. Dia bermula dengan at-taubah. Dia bermula dengan at-taubah. Tuan-tuan, rahmat Allah, saya nak sebut pada malam ni. Taubat ni power, tuan-tuan. Power taubat ni. Cukup power. Kalau saya guna istilah orang sekarang ni, power. Cukup power. Taubat ni. Kenapa, tuan-tuan? Sebab taubat ini pintu masuk kepada Allah. Kalau kita bayangkan kita sedang berjalan jauh perjalanan kita. Daripada utara menuju ke selatan. Jauh dalam perjalanan. Tak sampai-sampai. Sebab jam lah, sebab ada apa ni, PKP lah, macam-macam lah ada ni kan. Jadi jalan tu pun jadi tersekat-sekat. Kena pula ada tahanan sini, berhenti banyak pula, contohlah. Contoh. Sebenarnya PKP ni lagi lancar perjalanan kan. Orang tak banyak. Tuan-tuan rahmat Allah, tiba-tiba kita nampak rumah kita setelah berjalan selama 8 jam, 9 jam, 10 jam atas jalan raya, kita nampak pintu gerbang. Kalau kita nak balik Johor Bahru, exit ke Johor Bahru, 5 km. Dekat lah. Kemudian kita tahu bila exit tu aja, tak sampai 5 minit sampai rumah kita. Kita dah terbayang dah rumah kita. Gembiranya, kita nak dekat dah. Boleh rehat, boleh tidur, boleh makan, boleh minum, boleh jumpa anak isteri, boleh buat apa-apa kita nak buat. Tuan-tuan, begitulah hati ni sebenarnya. Apabila dia telah melihat pintu taubat, dia dah melihat pintu taubat, nak masuk ke taubat, dia melihat pintu taubat dengan perasaan menyesal pada dosa dia. Dia menyesal pada dosa. Menyesal tu menyebabkan air mata menangis. Bukan menangis sebab dia rasa kita kata rasa tak best. Dia menyesal dosa dia tu, tapi menangis tu, lepas habis menangis tu dia rasa puas. Dia rasa bahagia sebab dia dah buang, dia dah tinggalkan dosa dia. Sebab tu tuan-tuan, orang yang bertaubat ni di sisi Allah tinggi. Innallaha yuhibbul tawabin. Allah SWT amat menyayangi orang yang bertaubat. Nombor satu. Apa dia, tuan-tuan? Saya cerita sikit. Pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sini Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia jadi khalifah, Amirul Mukminin. Masa zaman dia ni, dia jadi Amirul Mukminin. Dia pergi ke Madinah, berjalan-jalan, dia celah-celah, lorong-lorong, semua lorong dia pergi. Kalau kita ibaratkan dekat Kuala Lumpur ni, semua lorong. Lorong Haji Taib lah, lorong Haji Karim lah, semua lorong dia pergi. Semua dia pergi. Dia masuk.
Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia akan pergi. Satu hari, dia masuk satu lorong. Dia nampak seorang pemuda. Maka pemuda ni pula, memang dia ni kaki minum arak. Kaki minum arak, mana suka minum arak. Tetapi Allah izin pada malam tu, dia bertaubat. Dia dapat satu hidayah daripada Allah, ilham daripada Allah, wallahu alam. Tapi malam tu hati dia menyesal dia minum arak. Dia bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masa dia nak bertaubat tu, maknanya botol arak yang terakhir dia pegang. Dia tak habis lagi. Air ada lagi tu. Dia dah minum tak habis lagi. Tapi dia kata, menyesal aku minum. Menyesal. Dia bertaubat, menangis pada Allah, bertaubat. Tak sempat dia nak tinggalkan, tiba-tiba Umar muncul depan dia. Amirul Mukminin. Dia pada jauh nampak dia. Dan Amirul Mukminin nampak dia dan dia pun nampak. Dia terus sembunyikan botol dekat belakang. Dia simpan kat belakang baju dia. Dia selit. Kan? Lepas tu dia diam. Kan? Umar Ibn Khattab datang. Perlahan. Umar berbagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya syabab. Wahai pemuda. Apa kau buat kat sini? Saya nak balik rumah. Amirul Mukminin. Kan? Ya Umar, saya nak balik rumah. Tuan, dia kata, apa yang ada pada kamu ni? Kan, aku nampak kamu pegang botol tadi. Botol apa? Dia doa ke Allah, ya Allah, ya Allah, aku dah bertaubat pada engkau, ya Allah, aku dah bertaubat pada engkau, sungguh-sungguh aku menyesal. Dia kata, janganlah kau buka dosa aku ni depan Amirul Mukminin. Malu aku, ya Allah, aku malu pada engkau dan aku malu pada Amirul Mukminin. Maka dia pun terkeluar daripada kata dia apa? Tak ada apa, wahai Amirul Mukminin, ini adalah botol apa ni? Botol madu. Dia sebut madu. Arak tapi dia sebut madu. Sebab dia malu. Malu pada Amirul Mukminin. Bayangkan, kita tinggal dalam tiba-tiba sultan datang kat kita. Sultan yang soleh, yang baik kan. Yang sembahyang subuh, Sultan Johor sembahyang subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia istiqamah. Mudah-mudahan sembahyang subuh istiqamah. Walaupun dalam Covid hari ni, kita doakan sama-sama semua sultan sembahyang subuh. Makna orang yang soleh tiba-tiba jumpa dengan kita dalam keadaan bermaksiat dan kita dah bertaubat. Cuma tak sempat nak buang botol tu. Maka Amirul Mukminin Umar tak bertanya, aku nak tengok madu tu apa? Aku nak tengok botol tu. Aku nak tengok botol madu ke? Betul. Aku nak tengok. Tuan-tuan, berdebar-debarnya dia, hati dia, malu dia kat Allah, lagi malu kat Umar. Tapi dia yakin, dia bertaubat pada Allah. Dia taubat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh. Dia pun ambil botol daripada belakang badan dia tu, dia pun ambil, dia pun tunjuk kat Umar. Tuan-tuan, arak tadi jadi madu, tuan. Arak tadi tu bertukar jadi madu. Maka dia tunjuk, dia tengok madu. Dan Sayyidina Umar berkata, ya sungguh madu. Betul madu. Aku minta maaf, aku bersangka pada engkau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, taubat ni jangan main-main. Allah sayang kat kita. Sesiapa yang Allah dah bukakan, lorongkan jalan untuk bertaubat, maka Allah dah tunjukkan kasih sayang daripada kita. Kita masuk taubat ni, menyesal dengan dosa kita. Maknanya Allah dah campakkan kasih sayang daripada kita. Maka ketika itu Allah tolong dia. Arak jadi madu, tuan-tuan. Ini peristiwa berlaku ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menangis dia pun kata, wahai Umar, sungguh-sungguh ini sebenarnya arak. Tapi Allah tolong aku. Allah selamatkan aku daripada malu pada engkau. Allah bagi aku madu. Dia pun menangis. Umar menangis. Ini power bertaubat, tuan-tuan. Power bertaubat. Sebab tu orang bertaubat ni jangan main-main. Kalau dia bertaubat, Allah ampunkan dosa dia. Tak kira dosa apa pun Allah ampunkan. Kedua, tuan-tuan, satu kisah lagi. Ini kisah tabi'in, kisah lepas daripada sahabat. Ada seorang ni, dia butcher. Butcher ni apa? Tukang potong daging. Kerja dia potong daging. Jadi dia ada jiran dia. Jiran ni ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan yang cantik. Jadi dia berkenan sangat dengan perempuan ni. Berkenan sangat. Jadi sampai satu hari perempuan ni ada satu kerja, ada satu tugasan, dia pergi ke tempat lain, dia hantar barang ke apa, ke tempat lain, majikan dia suruh. Tuan dia suruh, bukan majikan, tuan dia suruh.
Maka dia pun hantar yang jadi tukang potong daging ni ikut dia. Ikut. Kan? Sampai satu tempat yang mana tak ada orang dan sebagainya. Maka dia pun pergi kepada perempuan itu. Dia pun ajak perempuan itu supaya berzina. Dia kata, engkau suka kat aku kan? Dia kata, yang perempuan tu pun suka kat dia juga. Bukan kata tak suka. Maknanya bukan dia jahat. Kan? Aku pun suka kat engkau. Ni tak ada orang dah ni. Tak ada orang. Meh kita puaskan diri kita. Lebih kurang begitulah. Wallahualam. Dia punya exact word dia tak tahulah. Tapi kisah dia ni. Jadi budak perempuan tu terkejut. Terkejut. Dia kata, walaupun aku suka kat engkau dan kau pun suka kat aku, tapi aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat kita ni. Orang lain tak nampak, Tuhan kita tak nampak, tapi Allah melihat kita. Dia menangis. Maka tiba-tiba laki-laki tersebut menangis. Dia kata, astaghfirullahalazim, apa yang aku buat ni? Dia kata, aku seorang yang tak ingat Allah, tak kenal Allah, tak takut dengan Allah. Perempuan ni yang seorang yang baik, takut dengan Allah. Dia pun menyesal. Dia kata tak apalah, dia pun patah balik. Lari, dia lari, patah balik. Menyesal dia, menangis dia. Dia kata, aku ni tak takut Allah, rupanya aku ni tak takut Allah, rupanya aku ni tak takut Allah. Dia pun menyesal, lari. Dia bertaubat kepada, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa aku. Aku tak takut pada engkau, ya Allah. Dia lari sampai dia tak tahu ke mana dia pergi. Dia tak tahu dah jalan mana dia pergi. Tiba-tiba padang pasir je. Dia tahu dah tak jumpa dah rumah orang apa tak jumpa. Menyesal sangat. Bertaubat sampai tak nampak dah kat mana dia. Akhirnya dia dah kehausan, dia dah kelaparan, kehausan, padang pasir, tak tahu ala tuju mana, kiri kanan apa tak tahu nak pergi mana. Maka akhirnya dia hampir-hampir dia terjatuh, hampir-hampir pingsan, hampir-hampir mati sebab tak ada air, haus sangat, dah lapar sangat. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang yang saleh, seorang yang warak, yang soleh, seorang yang baiklah, yang alim. Maka orang tu berkata, engkau ni kenapa? Dia pun menceritakan diri dia. Dia kata dia nak buat jahat. Dia tak ingat. Tapi bila perempuan itu ingatkan dia Allah. Tiba-tiba aku teringat Allah. Allah melihat aku. Allah mengetahui apa yang berlaku pada aku. Aku pun menyesal. Aku pun bertaubat. Aku pun lari. Sampai aku tak tahu di mana aku sekarang. Tiba-tiba aku berada dalam padang pasir. Aku tak tahu. Maka kata tak apalah, mari kau ikut aku. Dia pun bagi minum air sikit. Apa semua, mari kita jalan. Dia pun jalan. Jadi ketika dia nak berjalan tu, atas dia tu ada awan. Ada awan yang mengikuti dia. Dan awan ikut dua orang ni. Awan. Ikut. Jadi orang laki-laki tu yang potong daging tu kata, tentu awan ni sebab orang soleh ni yang diikut ni. Awan tu melindungi daripada panas terik matahari. Sampailah satu persimpangan, orang soleh tu nak pergi ke kampung dia. Dia pula nak pergi ke kampung dia pula. Maka dia berpisah. Tiba-tiba awan tu ikut dia. Ikut orang yang nak bertaubat tadi. Tak ikut orang yang soleh tadi. Maka orang soleh melihat awan ikut dia, orang soleh terkejar dia balik. Maka dia kata, sesungguhnya dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala amat memuliakan orang yang bertaubat. Allah amat memuliakan orang yang bertaubat. Kenapa? Kerana dia sanggup meninggalkan nafsunya, kesukaan dia, kegemaran dia, keseronokan dia. Dia sanggup meninggalkan apa yang dia boleh buat kerana Allah. Maka Allah sayang pada dia. Allah sayang pada dia lebih daripada dia sayang orang yang berilmu. Jadi orang alim tadi bagi nasihat pada dia. Maka peliharalah taubat kamu. Teruskan bertaubat. And konsisten, istiqamah. Dawamut taubah dia kata. Berterusan dalam bertaubat. Maka engkau akan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan saya nak sebut pada hari ini, cukup dua cerita ni nak menggambarkan pada kita nak kena taubat. Dan taubat ni bukannya maknanya kita meninggalkan kesukaan kita, meninggalkan kegemaran kita, kita meninggalkan racun, kita meninggalkan sesuatu yang berbisa, yang berbahaya, yang akan menghapuskan segala kekuatan dan kebahagiaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segala hubungan dengan Allah. Ini sebab itu tuan-tuan.
Jadi sebab tu bila kita kata taubat ni, jangan kita rasa sesuatu itu berat. Sebenarnya yang berat nafsu. Tak apa, perlahan-lahan pun tak apa. Baik. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita merasakan pada malam ni satu perasaan syukur sangat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita satu kekuatan, satu peluang untuk kita bersama-sama berbincang tentang tajuk yang kita nak bincang pada malam ini. Kita sambung tajuk yang semalam. Kita sebut dalam bentuk proses takhalli. Takhalli ni apa? Kita nak mengosongkan diri kita, nak membuang diri kita, membuang segala yang ada. Kita mensucikan diri kita daripada sifat-sifat, daripada sikap-sikap, daripada kefahaman, daripada pemikiran yang merosakkan. Dan di peringkat ini memang kita kena paksa. Memang kena paksa. Setengah-setengah orang kata susahlah, payahlah dan sebagainya. Memang kena paksa. Mula-mula memang kena paksa. Tapi kita jangan macam saya sebut semalam. Jangan kita paksa 100%. Buat semua sekali. Jangan paksa buat semua sekali. Nanti kita patah. Sebab kita tak mampu, kita tak kuat. Kita bukan macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia boleh tinggal semua. Tinggal terus. Minum araknya, perempuannya, semua tinggal. Sayyidina Umar tinggal terus. Tak ada dah, tak ambil dah. Semua habis. Bertaubat terus buang. Itu Sayyidina Umar bin Khattab yang jiwanya kuat. Dan jiwanya besar dan kuat. Laki-lakian ni kuat. Masuk kelakian kuat ni, maknanya dia seorang yang benar-benar kuat dalam kehidupan dia. Boleh paksa diri dia. Maka sebab itulah, selagi kita tidak memaksa diri kita untuk benci, untuk memusuhi, untuk membuang jauh-jauh, selagi mana nafsu jahat itu masih lagi menguasai kita, maka selagi itulah kita akan diperhambakan oleh nafsu kita. Selagi itulah kita akan dihalang oleh nafsu kita. Dan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahawa musuh yang paling berat sekali ialah musuh yang ada di antara dua lambung kamu, iaitu nafsu kamu. Dan nafsu jahat ini sekiranya kita biarkan, maka kita tidak akan ada iman. Iman akan terkeluar. Dan bila iman tidak ada, manusia akan menyembah nafsu ataupun menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita nak kena buat. Tapi kita sebut dah semalam, kita kena buat pelan-pelan, kita kena guna infak. Baik. Jadi pada hari ini saya nak sambung sikit. Sebenarnya dalam banyak-banyak penyakit, dalam banyak berhala yang ada dalam diri kita ni, kita dah sebut dah semalam. Salah satunya ialah disebut sebagai syirik. Syirik jali. Syirik jali. Apa maksud syirik jali ni? Iaitu syirik yang jelas. Bila kita mengambil sesuatu lain dalam bentuk fizikal yang nampak tu, yang jelas, maka itu syirik jali. Saya dah sebut dah. Kalau Dajjal datang, dia akan menjadi Tuhan. Dia akan menjadi Nabi, menjadi Tuhan. Kemudian dunia boleh menjadi Tuhan. Sampai menyembah ataupun kita menyamakan agama-agama lain. Ini pun bahaya. Tuan-tuan, jangan sampai kita mengiktiraf agama lain. Bukan bermakna kita akan menghancurkan agama lain, kita akan kacau dia, kita akan bunuh dia. Bukan makna begitu. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi rahmat kepada mereka. Jangan kacau. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan sesuatu, melainkan apa yang kita mampu. Dan Allah gambarkan la ikraha fid din, tidak boleh kita paksa orang untuk masuk agama Islam, tak boleh paksa. Bukan maknanya kita kata kita tidak mengiktiraf dia, kita tak boleh samakan agama lain dengan agama Islam, kita nak kena kacau dia. Bukan. Kita kena raikan dia. Rai dari sudut apa? Jangan kacau dia. Biarkan dia. Tak apa dia nak beragama Hindu, tak apa. Kita tak kacau. Kita hormati dia dari sudut kemanusiaan. Hormat dia, tak apa. Tapi jangan dalam hati kita, dalam fikiran kita samakan agama dia dengan agama kita. Agama Hindu pun sama, agama Islam nak buat baik juga. Tak sama, tuan-tuan. Kalau ada pun yang sama dalam agama lain daripada agama Islam, di dalamnya ada syirik. Di dalamnya ada syirik. Sebab Tuhan dia Tuhan lain, bukan Tuhan yang esa. Dia bukan menyembah Allah yang esa. Dia menyembah Tuhan yang macam-macam. Maknanya kalau dia buat baik, contoh dia buat baik apa? Katalah dia bagi makan orang. Dia ajak kita makan tempat dia. Dia ajak bagi buka puasa. Katakanlah ada satu kes berlaku di Johor.
Dia ajak berbuka puasa di kuil. Wah, kita kata orang yang bagi makan orang makan puasa ni dapat pahala macam mana sama orang berpuasa. Itu Nabi kata. Tapi bagi orang bukan Islam, kezaliman yang dibuat lebih besar daripada bagi makan orang tadi. Iaitu dia menyekutukan Allah. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh samakan. Menyamakan Islam dengan yang lain haram. Tak boleh. Al-Islamu ya'lu. Islam paling tinggi. Wala yu'la alaih. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tak ada yang sama pun dengan Islam. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang ambil agama lain, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Maka siapa-siapa yang mengambil agama selain daripada Allah, agama Islam sebagai agama dia, maka dia tidak akan sekali-kali diterima. Maknanya tuan-tuan, selain syirik yang jali ni, syirik yang jelas ni, bukan saja ambil berhala sembah dia. Bukan saja ambil salib pakai. Itu punya murtad, yang boleh bawa kena murtad ni kita tengok fatwa mufti wilayah bahagian murtad, tengok. Dia ada lengkap macam mana murtad dengan lisan, murtad dengan amali perbuatan, murtad dengan iktikad. Ini ada 3 cara nak keluar Islam. Ini saya tak nak sentuh yang ni. Tuan-tuan boleh tengok kepada fatwa mufti. Tapi yang saya nak sentuh kat sini ialah apabila seseorang tu tak perasan dia mengambil agama lain sama dengan agama Islam, itu boleh membawa kepada syirik dan murtad. Dia mengambil Tuhan lain, itu syirik jali. Jadi pada malam ni saya nak sebut perkara yang pertama yang kita kena buang dalam diri kita ialah kita berlaku mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini syirik yang tersembunyi. Syirik yang kita tak nampak. Ini yang kita nak tengok pada malam ni, insya-Allah. Baik. Maka syirik ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Sebab tu tuan-tuan, saya nak ajar tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan, doa yang sering kita baca dalam maksurat. Saya minta tolong amalkan. Amal bukan mana baca siang pagi petang aja. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku minta Engkau jauhkan aku daripada syirik, perkara yang mensyirikkan Kau, yang aku tahu ataupun yang aku tak tahu. Tuan-tuan, kalau kita bincang syirik ni dalam, banyak. Tapi kita nak bincang beberapa perkara penting sebagai untuk panduan kita melaksanakan proses takhalli ini. Kita nak mengosongkan diri kita daripada syirik. Ini berhala nombor 1, iaitu mensyirikkan Allah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Yang pertama tuan-tuan, saya nak kelaskan disebut syirik tawajuh. Syirik tawajuh dan syirik qasad. Apa maksud syirik tawajuh dan syirik qasad ni? Ini ada dalam diri kita. Ini kita bersihkan. Terutama di akhir zaman, kita nak berdepan dengan Dajjal, kita kena bersih ini. Maksud syirik tawajuh ini, seorang yang mempersekutukan tawajuh. Maknanya, dia menghadap kepada Allah, bertawajuh kepada Allah. Maksudnya seorang itu melakukan satu perbuatan. Kita beramal. Kita buat satu perbuatan. Tujuan dia nak dapat reda Allah. Tujuan dia kata, aku nak dapat reda Allah. Itu tujuan dia. Tetapi ada satu lagi tujuan. Maknanya bukan itu saja. Ada satu lagi tujuan. Iaitu aku juga nak menginginkan keredaan manusia. Maknanya aku nak mengharapkan kehormatan. Supaya dia hormat aku. Aku sembahyang, aku puasa, aku sedekah supaya dapat redha Allah. Pada masa yang sama, kita nak orang hormat kita. Orang memuliakan kita. Orang memberikan kedudukan tinggi kepada kita. Ataupun kita kata kita ikhlas kepada Allah, tapi juga kita harapkan, kita bermatlamatkan harta, pangkat ataupun faedah duniawi. Maka ini disebut syirik tawajjuh ataupun syirik qasad, iaitu kita mensyirikkan Allah dalam amalan kita, niat kita, qasad kita, niat kita, tawajuh kita itu kita nak redha Allah, pada masa sama kita nak redha manusia. Kita nak redha Allah, nak redha manusia. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini hadis qudsi. Dan hadis daripada Imam Muslim, hadis sahih. Innallaha yaqul, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk
faman 'amila 'amalan fa asyraka fihi ghairi fa anna minhu bari'un. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam hadis qudsi ini, aku merupakan Tuhan yang maha kaya. Ana aghnat syuraka, aku Tuhan yang maha kaya dari sebarang sekutu. Aku Tuhan yang maha kaya daripada sebarang sekutu. Allah berfirman, faman 'amila 'amala, maka siapa-siapa yang beramal dengan sesuatu amalan, fa asyraka fih, dan dia mensyirikkan, menyekutukan aku dengan selainnya, maka aku akan tinggalkan dia dengan apa yang dia syirikkan. Kita nak Allah, nak redha Allah. Pada masa sama kita nak redha manusia. Maka pada ketika itu Allah akan biarkan kita dengan manusia yang kita cari keredaan tadi. Allah maha kaya. Allah tak berhajatkan kepada syirik. Maka siapa yang beramal, beramallah hanya kerana Allah. Ini saya nak bajak kita berbincang melihat diri kita. Kadang-kadang kita hajat. Kan? Habis macam itu tak boleh ke kita buat baik pada orang? Buat baik boleh, buat baik pada orang. Boleh, tak ada masalah. Tak boleh ke kita buat sesuatu supaya orang suka? Orang suka kat kita. Boleh buat satu orang suka, tapi bukan kerana orang tu, kerana Allah. Bukan kerana orang, kerana Allah. Tak boleh ke kita buat sesuatu supaya kita dapat harta, dapat kaya, dapat bisnes, dapat projek? Kita nak jumpa menteri apa semua dapat projek, tak boleh ke? Boleh. Tetapi bukan kerana dunia tadi, kerana Allah. Maknanya projek tu, harta itu ada harta dunia yang kita nak manfaatkan untuk Allah, untuk fi sabilillah, untuk kebaikan, untuk ibadah. Bukan kerana dunia. Maknanya kalau tidak dapat dunia pun kita tetap buat sesuatu yang baik. Kita tetap beramal. Bukan kerana orang sebut kita. Kita nak sedekah kat orang, nanti orang tak sebut kita. Sebab tu kadang-kadang kena ada juga. Kita kena faham. Hari ini kadang-kadang contoh NGO. NGO dia kena buat, dia dapat duit daripada sumbangan orang ramai. Maka kadang-kadang macam mana cara dia nak cerita pada orang apa yang dia buat supaya tunjuk duit tu ke mana pergi. Kan? Dalam bentuk macam auditing lah. Jadi dia pun ambil video. Dia pun tunjukkan, okey, projek bagi orang makan miskin, makan. Dia pun, ni duit ni RM10,000. Contohnya kamu sedekah ni, kami gunakan untuk bagi orang makan. Ni nilai RM10,000. Ni 10 dia tunjuk kan. Dia tunjuk. Itu bukan untuk dia bukan tujuan nak berbangga-bangga, tapi tujuan nak beritahu kepada orang yang bagi tadi, supaya orang bagi tu puas hati, supaya tahu, oh betul dia beramal, insya-Allah dia boleh dipercayai. Dia bukan ada orang yang songklap macam itu. Itu lain, itu kerana Allah. Dia bukan untuk kepentingan dia. Tetapi apabila kita buat sesuatu, sikit-sikit kita video, supaya apa? Supaya orang pilih kita jadi kan YB. Sikit-sikit video, kita tujuan kita supaya kita jadi YB. Maka itu dikira syirik tawajuh, syirik qasad. Jadi kita nak buat sesuatu dalam rangka untuk nak mendapatkan makhluk dunia ini bersama-sama dengan redha Allah. Allah tak pandang. Mungkin dapat jadi YB, dapatlah jadi YB. Tapi Allah tak pandang amal soleh. Ini pertama tuan-tuan. Sebab tu dalam hati kita ni nak kena benar-benar bersih. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kamu, wa ma umiru illa, melainkan hanya untuk berubudiah kepada aku dengan ikhlas, dengan bersih, tidak ada tujuan lain. Hatta orang tu tak terima kasih pun kita tak apa. Tak terima kasih pun tak apa. Kita tolong juga, sebab saya tolong awak bukan sebab saya nak dapat terima kasih. Tapi saya tolong awak kerana Allah. Ini proses takhalli. Nak buang nafsu. Ini nombor satu. Tuan-tuan, perempuan kita nampak ini. Daripada Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia telah berkata, satu hari aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Al-Hakim, hadis sahih. Apa kata kepada Syaddad? Dia kata, aku nampak Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis, Nabi menangis.
sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku takut umat aku akan melakukan perbuatan syirik." Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menangis nak menunjukkan susahnya nak buang syirik qasad ini, syirik tawajuh ini susah nak buang. Sampaikan Rasul menangis. Bukan kita menangis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku takut umat aku akan melakukan perbuatan syirik sedangkan mereka tidak menyembah berhala, mereka tak menyembah patung, mereka tak menyembah matahari, mereka tidak menyembah bulan, mereka tidak menyembah batu-batuan. Tetapi mereka syirik kerana bersikap riak terhadap amalan mereka, bersikap riak terhadap amalan mereka." Apa maksud riak? Riak ni maknanya hati kita berhajatkan pujian orang, berhajatkan penilaian manusia, berhajatkan supaya orang puji kita, berhajatkan supaya manusia cabut kita bagus, baik, soleh, berhajatkan supaya manusia mengangkat kita tinggi darjat di sisi mereka. Maka dalam hati kita ada hajat untuk mendapat penilaian manusia supaya manusia menaikkan kita, bagi pujian pada kita. Itulah digambarkan Rasulullah syirik, syirik tawajuh, iaitu kita menghadapkan hati kita kepada Allah, nak reda Allah, pada masa yang sama kita hadapkan hati kita pada manusia. Bila kita berhadapkan hati kita pada manusia, maka jadilah syirik tawajuh. Ini satu yang ada pada nafsu setiap manusia sekiranya dia tidak kenal Allah. Ini riak. Kemudian yang kedua, dari sudut syirik ni, antara syirik yang biasa dilakukan oleh kita yang kita kena proses sama-sama, ialah syirik isti'anah. Disebut syirik isti'anah. Apa dia syirik isti'anah ini? Syirik ini adalah apabila kita buat satu amalan, kita buat satu perbuatan dengan penuh ikhlas kerana Allah. Penuh ikhlas. Kita mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Maka pada masa yang sama, kita juga diwajibkan untuk mohon pertolongan kepada Allah semata-mata. Sesungguhnya tidak ada daya, kekuatan, kemampuan melainkan daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan melainkan daripada Allah. Maka apabila seseorang itu meminta pertolongan selain Allah dan menyangka bahawa segala matlamat boleh dicapai dengan pertolongan itu tanpa pertolongan Allah, maknanya dia minta dengan orang seolah orang itu yang boleh. Orang itu yang boleh bagi dia projek. Orang itu yang boleh bagi dia berjaya. Orang itu yang boleh bagi dia sesuatu tanpa dia rasa Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disamakan orang itu dengan Allah. Maka ini disebut syirik isti'anah. Kita meletakkan manusia sama dengan Allah. Kita meletakkan manusia sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah lah sebenarnya yang memberikan pertolongan. Kalau kita ada projek, hajat kepada projek, kemudian tiba-tiba datuk sekian-sekian bagi kita projek tu, kita ingat datuk tu ke yang bagi kita projek? Bukan. Projek tu kita akan dapat sekiranya Allah bagi pada kita. Kalau tak bagi, tak buat ni, tak dapat. Kalau kita tak belanja dia, tak diri, tak dapat. Sebab kita ingat dia yang bagi projek. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah Allah uji kita. Allah uji kita. Saya bagi satu contoh untuk kita sama-sama fikirkan. Kita nak rasa tuan-tuan hari ini, Allah ni Maha berkuasa. Dia yang menjadikan segala-galanya. Segala-galanya dia yang jadikan. Segala-galanya dia yang cipta. Dengan qadarnya, dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan ilmu dia, dengan sifat-sifat dia yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tataharraku zarratun illa biiznillah." Tidak akan bergerak satu zarah, satu atom, tidak akan bergerak satu atom illa biiznillah, melainkan Allah izin.
Kita bercakap ni pun Allah izin bercakap. Kita boleh dengar ni pun Allah susun. Ini al-iman, ini akidah. Ini akidah. Jadi sebab itulah kita lihat di sini bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa segala sesuatu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu tak perlu usahalah. Tak payah jumpa orang ni, tak payah jumpa orang tu, tak payah buat apa. Itu salah. Salah pula. Kenapa salah? Sebab yang kita maksudkan di sini ialah amal hati kita. Hati kita. Hati kita jangan rasa sikit pun apa yang kita dapat daripada manusia. Jangan rasa sikit pun. Bila kita rasa yang datang tu daripada manusia, maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu, tidak akan bergerak, tak akan berlaku pergerakan, tidak akan berlaku apa-apa. Walaupun satu zarah tu kecil je. Illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya, kemampuan illa melainkan dengan kekuatan Allah. Maka tuan-tuan, syirik macam mana yang kita nak kena buang? Takhalli ni kita nak kena kosongkan. Ialah kita masih ada rasa dalam hati kita satu perasaan pergantungan, pengharapan kepada manusia. Pergantungan, pengharapan kepada makhluk. Dan ini bukan bermakna kita tak payah berusaha, kena berusaha. Apa usaha dia? Contoh, kita nak buat projek. Maka untuk buat projek kita kena buat proposal, Kena buat proposal. Kan? Buat proposal yang fizikal ni kita kena buat maksima, buat cantik-cantik, hebat-hebat. Kena present elok-elok. Kena kenal siapa yang meluluskan tu. Kenal dengan dia, tak apa, branding, kenal untuk kita supaya projek itu usaha fizikal. Tapi hati jangan rasa dia yang bagi. Itu usaha. Apa beza amal hati dengan amal fizikal? Amal fizikal, makan. Kita kena makan baru kenyang. Itu amal fizikal. Kerana bila kita makan, itu pun adalah qada dan qadar Allah. Allah telah menetapkan kita kena makan baru kenyang. Maka kita kena makan. Tapi jangan kata hati kita kata makanan yang kenyangkan kita. Yang kenyangkan kita Allah. Ada orang makan 10 pinggan tak kenyang-kenyang. Ada. Ada orang yang makan sikit aja dah kenyang. Sebiji tamar dah kenyang. Alhamdulillah, rasa penuh dah. Ada. Yang mengenyangkan bukan makanan. Yang mengenyangkan Allah. Makan tu Allah perintah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, kamu dah bercita-cita, kamu dah nak sampaikan sesuatu dengan izin Allah, kamu dah minta pada Allah, ya Allah, aku nak dapatkan sekian-sekian, aku nak berusaha, nak berniaga sekian-sekian, ya Allah, aku nak berniaga trading sekian-sekian, aku nak bekerja sekian-sekian, dah minta pada Allah, dah berniat, maka fatawakkal 'ala Allah, hati kamu bergantung pada Allah. Tapi kamu buat, fizikal kamu buat semaksimal yang kamu boleh buat, mengikut kemampuan kamu yang kamu rasakan, itulah sesuatu yang terbaik. Sebab Allah perintahkan kita berusaha maksimal. Jadi kita jangan salah sangka pula. Syirik tu kat mana? Syirik bukan pada perbuatan, syirik pada hati. Hati kita rasa yang memberi manfaat, yang beri mudarat makhluk, itu syirik. Bila kita rasa yang beri manfaat tu manusia, maka kita pun mengagungkan dia. Kita mula mengagungkan dia sampai peringkat dia suruh kita buat maksiat pun kita buat. Kenapa? Sebab nak dapat projek, kita kena buat maksiat dengan dia. Sedangkan Allah yang bagi, bukan dia yang bagi. Kalaulah sebenarnya Allah tak bagi yang itu, katakanlah dia suruh kita buat dan dia kata, okeylah kau tak nak buat, aku tak bagi. Tak apa, bukan dia yang tak bagi, Allah yang tak bagi. Allah yang tak bagi, bukan dia. Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik. Apa yang sesuatu yang baik? Mungkin bila kita tinggalkan projek tu, tiba-tiba iman kita bertambah. Barakah hidup kita bertambah, takwa kita bertambah. Walaupun kita tak dapat projek 3 juta, 10 juta, tapi hati kita melihat syurga Allah. Allah buka musyahadah, nampak basirah, nampak keagungan dia. Iman kita bertambah, takwa kita bertambah.
ikhlas kita bertambah. Maka itu lebih baik daripada projek 10 juta yang akan habis tak sampai setahun. Habis 10 juta tahun tak barakah. Tuan-tuan rahmati Allah, kita nak kena faham bahawa syirik ini suatu yang serius. Kenapa? Kerana apabila kita meletakkan, meminta pertolongan itu kepada manusia, maka kita telah mensyirikkan Allah. Walaupun amalan itu amalan-amalan yang baik, maka dia tidak akan dapat apa-apa rahmat dan barakah daripada Allah. Allah bagi dunia. Tuan-tuan, dunia ni Allah bagi pada orang bukan Islam. Dia bagi pada binatang. Dia bagi pada semua. Maka dengan kita, dia akan bagi pada kita. Tak ada masalah. Tetapi kita tidak dapat Allah dalam hidup kita. Kita tidak dapat kebenaran dalam hidup kita. Kita tidak dapat akhirat dalam hidup kita. Dunia ni Allah akan bagi sekadarnya. Maknanya Allah dah tetapkan rezeki kita. Kalau kita dapat 10 juta setahun, Allah tetapkan 10 juta. 10 juta kita dapat, tuan-tuan. Berkumpullah satu dunia, jin manusia. Nak bagi kita 10 juta. Allah larang. Allah halang. Allah tak izin. Tak dapat kita 10 juta, tuan-tuan. Berkumpul 10 juta. 10 dunia. Untuk memberi kita. Tak dapat. Untuk menghalang, tak dapat kalau Allah tak izin. Ini akidah. Jadi sebab tu syirik al-isti'anah kita kata sini, tuan-tuan. Dalam hati kita, nafsu kita hajat pertolongan. Maka kita nampak manusia itulah yang memberi bantuan. Kita nampak makhluk itulah yang memberi bantuan. Hakikatnya Allah. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah kita dapat satu bungkusan. Satu hari kita dapat satu bungkusan. Tengok-tengok bungkusan daripada Kuala Lumpur. Nama kita Nur Azman. Yang hantarnya Zahid bin Nur Azman. Maknanya kita tahu yang hantar tu anak kita yang bagi bungkusan tu. Saya pun buka tu, handphone. Dia bagi saya handphone baru. Handphone baru dia bagi. Yang hantar tu postman. Pos laju hantar. Pos laju tunggu saya ni nak sign. Tuan-tuan, tuan kena sign ni, dah ambil ni, tuan dah buka dah kotak depan saya ni. Baik. Lepas tu isteri kita tanya ataupun mak kita tanya, siapa bagi bungkusan tu? Kita cakap postman bagi ke? Kita cakap anak kita bagi. Bodohlah kita kalau kita kata yang bagi postman bagi, mak. Ni handphone ni postman bagi, mak. Pos laju bagi kita ni handphone. Bodoh kita. Sebab apa? Kita tahu yang bagi tu anak kita. Nama kat situ tulis Zahid bin Nur Azman. Sebab tu nama saya Abu Zahid. Anak sulung Zahid bin Nur Azman. Anak yang bagi, tapi kita kata postman yang bagi. Tuan-tuan rahmati Allah. Hakikat yang kita makan tu, kita ke yang punya makanan tu? Duit yang kita dapat, kita ke yang punya? Tuan-tuan rahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Dan Allah telah menetapkan ada asbab. Ada sebab-sebab nak dapat sesuatu itu sebagai ujian kepada kita. Sebab tu saya ulang lagi sekali, tuan-tuan. Ketika malaikat maut mengambil tanah daripada bumi, Allah nak cipta Adam. Allah perintahkan Jibril, Allah perintahkan Israfil, sebagainya, Mikael, semua perintah-perintah semua tak sampai hati nak ambil tanah. Bumi rayu, jangan ambil lah. Bumi rayu, akhir tak sampai hati. Sampai ke malaikat maut datang. Dia ambil tanah. Maka oleh kerana dia ada hati yang kuat untuk taat pada perintah Allah dari sudut ketegasan tadi, maka Allah lantik dia sebagai malaikat maut. Ini digambarkan oleh Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tazkirah. Kemudian dia menangis. Malaikat maut menangis. Maka Allah yang maha mengetahui menyatakan, kenapa engkau menangis? Allah maha mengetahui, tapi dia nak bagi kita pengajaran. Kenapa engkau menangis? Maka malaikat maut kata, aku akan diperintahkan oleh engkau ya Allah mencabut nyawa para nabi, para rasul, orang baik-baik. Tentulah mereka semua tak sampai hati aku nak cabut nyawa mereka. Dan tentulah semua manusia, semua jin, semua binatang akan menyalahkan aku kerana aku telah membunuh mereka, kata malaikat maut. Maka Allah pun berfirman, aku jadikan bersama-sama kematian itu sebab-sebab kematian.
aku jadikan sebab kematian. Jadi tuan-tuan, sebab kematian ni bukan yang membunuh kita sebenarnya. Yang mematikan kita bukan sebab-sebab kematian. Sakit jantung, sakit aksiden, kan, tertelan makanan, tercekik, tertelan mati, terjatuh dalam bilik air. Itu semua sebab. Allah jadikan sebab supaya manusia tidak menyalahkan malaikat maut tadi. Malaikat maut tadi menangis. Jadi mereka nampak ni. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seseorang kamu akan pasti mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap kamu bila mati pada saat dia, tepat, tak lambat, tak cepat. Satu saat, maka tuan-tuan, sebenarnya Allah yang ambil nyawa kita. Kalau kita atas katil, mungkin kita diambil nyawa oleh Allah, kan? Sebabnya sakit jantung. Mungkin sebab kalau kat jalan raya, sebabnya aksiden. Sebab aksiden. Tapi sebenarnya masa nyawa kita dah habis. Maknanya kalau kita hidup lagi, tak ada aksiden, tak ada apa, tak ada jantung, tak ada apa, mati tak? Mati tuan-tuan, tanpa sebab. Pernah tak kita dengar orang mati tanpa sebab? Ada. Ada pelajar saya mati tanpa sebab. Tak ada sebab sakit, tak ada sebab apa. Tiba dia, kan? Dia makan keropok, malam bulan Ramadan makan keropok, budak UIA. Dekat matrikulasi. Makan keropok, makan. Kan? Lepas tu tiba-tiba, dia macam sesak nafas. Bukan sebab tercekik keropok dah, sesak nafas. Baring, kawan dia tengok, bawa ke hospital di UM masa tu. Dekat UM, di matrikulasi Petaling Jaya. Masa itulah. Kan? Sampai hospital, mati. Cek, buat postmortem, tak ada jantung, tak ada diabetes, tak ada kanser, tak ada penyakit. Maka saya kata kepada student saya, dia kata mati sebab makan keropok. So siapa yang ada keropok dekat hostel, jangan makan keropok malam-malam, bagi kat saya. Dia kata gitu. Makan keropok kan jadi sebab kematian. Tuan-tuan, mati kerana dah sampai waktu mati ajal. Sebab dia boleh berbagai-bagai. Begitu juga dengan rezeki kita. Rezeki yang kita dapat, gaji yang kita dapat, makanan yang kita makan, air yang kita minum, kesihatan yang ada pada kita, keluarga yang ada pada kita, semua itu daripada Allah. Hakikatnya macam itu. Cuma Allah menjadikan asbab. Dapat anak-anak, berkahwin. Kita kahwin dengan seorang, dapat anak. Ada orang anaknya ramai, 10 orang. Ada orang anaknya sikit, seorang. Ada orang tak ada anak langsung. Tapi berkahwin juga, tak ada anak. Kata tak ada sebab apa? Tak ada sebab. Tak ada, semua okey, sihat, tapi tak ada anak. Ada orang Allah bagi anak. Anak ni pun Allah yang tetapkan. Wa kulli syai', semua sekali. Maka di sinilah tuan-tuan kita sebut. Sebab itulah, apabila kita meminta kepada makhluk, kita mengadu kepada makhluk, maka Allah murka pada kita. Allah murka sebab kita telah membelakangkan kuasa dia. Dia yang berkuasa, tiba-tiba kita minta pada manusia. Kita minta pada dia, hati kita rasa dialah yang boleh bagi. Hati kita rasa. Tak. Kita boleh tak minta daripada dia, kita nak baca, kita nak apply tender kat dia contohnya, nak apply projek, boleh minta. Minta sebagai usaha kita, sebab aja doa, itu pun dengan izin Allah. Tetapi yang bagi bukan dia, Allah yang bagi. Hati kita nak kena rasa. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, ini disebut syirik isti'anah. Syirik di dalam meminta bantuan, pertolongan. Hati kita nak kena rasa yang bagi semua tu Allah. Tapi kita kena usaha tak? Kena usaha. Kena usaha. Sebab Allah perintah kita usaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maksudnya Allah suruh kita berusaha, tapi kita kena tawakal pada dia, bergantung pada dia. Maksudnya doanya pada dia. Dan kemudian tiba-tiba orang tu tak bagi pada kita, jangan kita sangka orang tu tak bagi. Tak, Allah yang tak bagi. Ini perbuatan Allah, af'al Allah. Sebab tu kita bincang sebelum ni macam mana nak mengenal Allah. Kita melihat sifat Allah Al-Jalal. Al-Jalal ni apa? Yang maha menggagahi, yang maha menguasai, yang maha mengalahkan. Kita nak sangat. Tapi Allah kalahkan kita. Kita tak dapat. Kenapa kita tak dapat? Tentu ada hikmahnya. Allah nak suruh kita fikir balik. Allah nak kita renung balik. Mungkin hati kita ni berharap pada makhluk lebih. Maka Allah nak suruh kita renung. Oh ya Allah, aku silap ya Allah. Astaghfirullah. Tak apa ya Allah.
biar aku tak dapat, kan? Biar aku tak dapat, tapi hati aku berasa sebenarnya Engkau lah yang maha berkuasa, bukan dia yang maha berkuasa. Kita dapat iman, kita dapat kesedaran, baru kita semakin dekat dengan Allah. Barulah kita jadi buat projek-projek tu jadi ibadah. Kita buat sesuatu perkara jadi ibadah. Maka kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Ini disebut syirik. Ini takhalli, perkara yang kita kena buang daripada hati. Ini nombor-nombor yang ni yang pertama tuan, syirik. Benda yang kita nak kena buang nombor satu ialah syirik. Sebab kalau kita bebas daripada syirik, insya-Allah Allah akan bagi syurga pada kita. Kalau hati kita bersih, mentauhidkan Allah, mentauhidkan af'al Allah, perbuatan Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan zat Allah, kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita, insya-Allah masuk syurga tanpa hisap. Sebab tu saya bagi kabar gembira pada tuan-tuan pada malam ni. Walaupun nampak macam banyaknya salah aku, banyak silap aku, tak apa, yang salah tak apa, kita minta istighfar, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sebut tadi, kalau anak kita bagi kita handphone, hadiah handphone, bagi, itu pun kita nak kena rasa bukan anak kita yang bagi, sebenarnya Allah yang bagi. Boleh tak kita dapat handphone selain daripada anak kita tadi? Boleh. Mungkin kita jalan-jalan pergi ke satu supermarket, tiba-tiba orang tahan kita, bunyi loceng kuat, tuan tahniah, tuan adalah pelanggan kami yang ke-1 juta. Tiba-tiba kita jadi pelanggan yang ke-1 juta. Maka oleh kerana tuan-tuan telah menjadi pelanggan kami yang 1 juta, maka kami hadiahkan kepada tuan satu handphone, sebuah handphone. Dapat handphone juga. Tidak daripada anak kita, daripada supermarket tadi pula. Maknanya bukan anak kita yang nak bagi handphone, bukan supermarket yang nak bagi handphone. Asbab sahaja yang sebenarnya bagi handphone pada kita, Allah. Bila kita beli handphone, katalah kita beli handphone. Bila kita dah beli handphone, kita ingat kita yang beli. Tak, sebenarnya Allah yang bagi kat kita. Melalui apa? Melalui duit kita. Melalui duit kita. Tapi sebenarnya duit tu siapa bagi? Allah yang bagi juga. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, bila kita memahami hakikat ini, maka sedikit demi sedikit kita melihat sekitar kita, kita melihat apa yang berlaku sekitar kita, baru kita nampak, ya Allah, rupa-rupanya segala yang Kau bagi ini, segala yang ada ni adalah milik Engkau, ya Allah, sebagai amanah. Ya Allah, ampunikanlah kelalaian aku, ampunikanlah kelemahan aku, ampunikanlah keaiban aku. Kita pun istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka hati kita tenang. Kenapa hati kita tenang? Kita dah berjumpa dengan Tuan punya diri kita. Kita dah berjumpa dengan Tuan punya rezeki kita. Kita dah berjumpa dengan Tuan punya segala yang ada dalam hidup kita. Maka hati kita tenang setenang-tenangnya. Sebelum ni kita tak terfikir, tak terasa. Saya pernah bagi satu contoh pada tuan-tuan. Berkenaan bagaimana seorang yang nak mengenal Allah itu. Seperti kambing dengan pengembala. Tuan-tuan tengok saya punya kuliah lepas-lepas. Tak apalah saya cerita sikit. Sebab mungkin ada yang baru dengar. Apa dia? Dalam mengenal Allah ni, seperti contohnya manusia itu seperti binatang. Yang pertama, manusia yang tak pernah terfikir nak kenal Allah. Dalam hidupnya, dia tahu dia nampak makhluk aja. Dia nampak makhluk aja. Bila dapat sesuatu, dia nampak makhluk tu yang bagi kat dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sangat-sangat kerana tolong saya. Dia tak rasa Allah tolong dia. Dia rasa makhluk yang bagi. Ini nombor satu. Ini nombor satu. Dan dia tak berminat pun nak kenal dengan makhluk. Nak kenal dengan Allah tadi. Dia cuma makhluk saja. Seperti kambing. Seperti kambing. Kambing ni, dia cuma kenal pengembala yang bagi makan dia. Tiap-tiap hari pengembala akan datang bawa rumput, bawa sesuatu makanan, dia pun datang. Bila pengembala dia datang aja, yang jaga dia datang, maka berduyun-duyun, kambing-kambing semua datang. Dia pun bagi makan. Semua seronok, terlompat-lompat nampak makanan daripada pengembala. Tapi dia tak tahu sebenarnya pengembala itu pekerja aja. Tuannya, kambing tak kenal. Maka tiba-tiba datang satu kereta mewah, kereta Porsche. Kan? Keluar seorang pemuda yang tampan, bajunya segak bergaya. Kan? Dalam keadaan yang keadaan nampak terpelajar.
pergi mendekati kandang kambing tadi. Kambing tak peduli pun pada dia. Siapa engkau? Engkau siapa? Padahal yang datang tu tuan kambing. Tuan kambing yang boleh kata, oleh kerana kambing-kambing semua tak respect aku, tak iktiraf aku sebagai tuan, aku sembelih semua hari ni. Semua sembelih. Dia yang boleh sembelihkan kambing tu pengembala jaga je. Aku catu makanan oleh kerana kambing-kambing ni tak pedulikan aku langsung. Aku catu. Sebab apa? Dia panggil kambing, dia panggil kambing datang, kambing seekor pun betul-betul tak tahu kat dia. Semua tengok, siapa kau ni? Pelik lah. Semua pergi ke pengembala. Padahal pengembala tu baju pun compang-camping, kan? Bau busuk. Tapi pasal ada makanan. Begitulah. Tahap pertama orang dengan Allah. Manusia ni, dia tak nampak Allah dalam hidup dia. Dia tak kenal Allah dalam hidup dia. Yang bagi dia kehidupan, bagi dia kesihatan, bagi dia segala rezeki. Yang dia tahu makhluk yang ada kat depan dia. Dan dia tak teringat pun nak berkenalan dengan Allah. Ini nombor satu. Ini nombor satu, tuan-tuan. Seperti kambing tadi. Layak untuk disembelih je. Kita makan biryani kambing lepas ni. Sedap biryani kambing. Tuan-tuan rahmat Allah. Tahap yang kedua, ialah mereka yang ada Islam. Ada Islam, maka dia beribadah, dia apa. Tapi dia tak pernah teringin nak kenal Allah. Tak pernah teringin nak kenal Allah. Cuma sekadar ibadah je. Bila Allah bagi dia baik, dia seronok. Dia ibadah. Bila Allah bagi tak baik, dia tinggalkan ibadah. Sakit je tak semayang. Bila sakit dah tak semayang. Kenapa? Susah nak semayang ni. Nanti nak kena ambil semayang, semua nak berjalan ke sana susah. Saya nak berdiri pun tak boleh. Nak semayang ni payah, nak ambil semayang pun susah lah. Tak apalah, saya qada je lah. Tak semayang lah. Bila susah sikit, dia tak baca Quran. Ini orang yang kedua. Orang yang hidupnya ibadah aja. Tetapi dia nak syurga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamat aku daripada neraka. Ya Allah, bagi aku syurga. Dia nak syurga neraka, dia nak. Tapi dia tak nak kenal Allah. Dia semayang aja, dia puasa je, dia buat je. Ini tahap yang nombor dua. Maknanya dia ada Islam, alhamdulillah. Ada iman, tapi dia tak nak kenal Allah. Maka dia bila tak kenal Allah, dia tak tahulah diri dia ni macam mana. Dan Allah pun tak nak kenal dia. Kalau dia tak nak kenal Allah, Allah lagi tak nak kenal dia. Ibaratkan tuan-tuan, katakanlah kita seorang miskin, hidup miskin. Tiap-tiap pagi bila kita nak keluar rumah, buka aja rumah. Buka aja pintu rumah, tengok-tengok ada depan tu ada beras, ada daging, ada sayur, ada makan-makanan, ada minum, ada susu semua sekali, ada minyak semua sekali lengkap. Siap ada satu sampul RM1,000. RM1,000. Kita tengok-tengok, siapa bagi? Tak ada orang bagi. Kita pun, alhamdulillah, kita pun ambil buat masuk. Tutup pintu. Ada orang bagi kita makanan lah. Mari kita hari ni kita masak, hari ni kita boleh makan. Sebelum ni tak makan. Sebab tak ada duit, dah muflis. Besok pagi keluar daripada subuh, tengok, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi beras, minyak, semua sekali. Dia pun ambil, kita boleh masak hari ni, kita dapat duit lagi. Kali ni, RM2,000 pula. Orang yang nombor dua ni, dia tak pernah teringin nak tanya siapa yang bagi tu. Siapa yang pemurah tu. Yang bagi dia makan, yang bagi dia air, minuman, dia bagi duit untuk dia belanja, yang bagi dia nyawa, yang bagi dia rezeki, yang bagi semua. Siapa? Siapa? Yang kedua, dia cuma ambil aja apa yang Allah bagi. Dia tahu ada orang bagi, tapi tak teringin nak kenal siapa dia. Dia makan, yang penting makan, minum. Ini orang nombor dua. Orang nombor tiga ni tuan, sama juga. Kan? Dia makan, dia minum, dia dapat rezeki juga. Tapi tiap kali dia buka pintu, dia tengok ada orang bagi beras sebagainya. Dia tengok siapalah yang baik hati ni. Siapalah yang sentiasa tolong kita ni. Dia cakap kat isteri dia. Siapa yang tolong kita ni? Kita ni memang tak ada makanan semua, dia bagi kita duit lagi, dia bagi. Aku ni dah tak mampu nak bekerja, mungkin kita accident. Dia bagi RM1,000. Orang kaya mesti dia kaya kan. Dia bagi kita makanan semua. Dia pun tunggu. Katakanlah pukul 4 pagi dia dah bangun nak tengok siapa. Buka 4 pagi dia buka pintu, dah ada dah makanan semua. Maknanya dia datang awal lagi. Dia buka pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi tengok dah ada dah makanan. Semua dah ada dah. Ada. Tapi hati dia bukan saja makan, minum, ambil duit belanja, dapat rezeki semua, tapi hati dia orang yang cerdik, orang yang boleh berfikir. Maka hati nak teringin berkenalan dengan orang yang baik tadi. Kurang-kurang, sekurang-kurangnya orang yang berfikir ni,
Orang yang pertama dia boleh buat makan je. Yang pertama tak makan, tak nak kenal langsung, tak berfikir langsung pasal Allah. Tak banyak fikir, yang penting aku dapat makan. Yang kedua, kan, dia berfikir nak ambil aja apa kebaikan. Dia terima. Dia tahu ada yang bagi yang baik tu. Yang ketiga, dia nak berkenalan dengan yang bagi rezeki tadi, makanan, minuman tadi, nak berkenalan. Kenapa nak berkenalan? Sekurang-kurangnya aku boleh ucapkan terima kasih pada dia. Ini orang yang ada adab, orang yang ada hatinya hidup, yang fikirannya hidup. Yang ini digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, orang yang boleh berfikir, yang ingin mengenali Allah. Jadi orang yang nak kenal Allah ni, dia nampak dia boleh makan beras, dia nampak dia boleh minum, nampak dia boleh ada kesihatan, dia nampak ada anak-anak ni baik-baik, tak cacat, tak buta matanya, tak bisu, tak pekak, tak cacat potong, tangan terkodong, kaki kodong. Alhamdulillah, tak bukan OKU, anak sihat. Kan? Isteri pula cantik, suami pula handsome. Kan? Harta pula ada. Maka dia ingin berkenalan. Siapa yang bagi aku semua ni? Siapa yang bagi aku semua ni? Maka dia cari. Akhirnya dia berjumpa dengan Allah. Maka bila dia berjumpa dengan Allah, maka barulah hati dia yang tertanya-tanya, hati yang rasa terhutang budi, hati yang rasa macam tak lengkap lah hidup ni kalau tak tahu siapa yang tolong dia tadi, maka hati dia puas dapat bertemu dengan Allah dalam hidup dia. Boleh melihat dengan basirah, dengan mata hati dia. Ni tuan-tuan. Sebab tu takhalli yang pertama, kita kata proses takhalli ni, kita nak mengosongkan sifat sikap yang pertama sekali ialah kita nak mengosongkan perkara-perkara yang merosakkan hubungan kita dengan Allah, iaitu syirik. Yang pertama sekali syirik. Dan syirik ni kita sebut syirik jali, syirik yang kasar, yang jelas nampak, kita boleh fahamlah. Syirik yang kafi ini kita mulakan dengan pertama sekali syirik tawajuh dan syirik qasad, dan kemudian syirik isti'anah. Dan syirik isti'anah ini ialah syirik mana kita meminta, kita mengadu kepada orang lain. Kita mengadu kepada manusia, bukan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi tak, saya minta 2-3 minit lagi. Saya nak habiskan bahagian isti'anah ni. Baik, apa yang digambarkan oleh Imam Ibn Taymiyah contohnya, dia menyatakan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka apabila kita nak mencapai sesuatu, maka sudah tentulah perkara yang kita nak capai itu ialah mestilah redha Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak kenal Allah, kita akan bincang dia punya sebab-sebab dia, maka akan wujud 3 perkara bila dia beribadah. Yang pertama sekali, dia akan rasa ujub. Ujubnya apa? Dia rasa diri dia lah yang baik. Dia rasa diri dia yang lebih baik. Dia rasa dia boleh bercakap, dia pandai bercakap, maka dialah yang pandai bercakap. Ini ujub. Dia pandai berfikir, buah fikiran ni semua bagus, bernas-bernas, dialah pandai asli fikiran aku, ni idea aku. Dia tak rasa Allah yang bagi. Taufik Allah, dia tak rasa. Dia tak merasai bahawa kepetahan dia bercakap, kekuatan dia berfikir, hikmah yang ada pada dia, kekuatan fizikal dia, kecerdikan dia tak rasa Allah bagi. Yang ini ujub. Apabila kita tak merasai bahawa apa yang ada pada kita, kelebihan-kelebihan yang Allah bagi pada kita, kita tak rasa itu daripada Allah, itu ujub. Maknanya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita ada kelebihan tertentu dan orang lain tak ada kelebihan tersebut. Maka ini ujub. Dan ujub ini adalah merupakan syirik juga. Satu syirik, satu berhala yang ada dalam diri kita. Maka kalau kita sebut ujub ini adalah perkara yang bersangkut paut dengan syirik dengan diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita Tuhan. Ini ujub. Sebab tu orang yang beramal dan ada ujub, maka Allah tak terima amal dia. Kenapa Allah tak terima amal dia? Sebab dia rasa dia beramal tu, dia yang punya amal. Dia yang pandai semayang, dia yang khusyuk semayang, dia yang ikhlas, dia yang pandai untuk buat sesuatu, dia yang berjaya, dialah. Maka dia kata dia menuhankan, mempertuhankan diri dia sendiri. Allah tak terima. Allah tak terima amal itu. Ini syirik pada diri dia. Ini ujub. Ujub, maknanya kita syirik dengan diri kita sendiri. Seolah-olah kita menyatakan bahawa kitalah sebenarnya yang menjadikan perkara-perkara itu, bukan Allah, bukan taufik daripada Allah. Sedangkan hakikatnya Allah. Allah bagi kita cerdik. Allah bagi kita pandai berfikir, hikmah.
Allah bagi kita hati kita bersih. Allah bagi kita. Tiba-tiba dengan kebersihan hati, boleh berzikir, boleh bangun malam, boleh tahajud, boleh baca Quran. Kita boleh buat baik. Kita rasa kita yang baik. Orang lain tak baik. Sebenarnya yang baik itu Allah. Allah bagi. Patutnya kita nak rasa tawaduk dengan Allah. Tadaruk, kita rasa memerlukan Allah. Patutnya kita lagi besar kasih kita pada Allah. Patutnya lagi rendah diri kita pada Allah. Tapi berlaku sebaliknya. Ini mana ujub. Ujub ni maknanya kita mensyirikkan diri kita dengan Allah. Sebab tu saya nak tajuk ni saya nak habiskan untuk malam ni. Ujub. Jadi ujub ini ialah apabila kita mensyirikkan dengan diri kita sendiri. Kemudian riak. Riak ni apa riak? Kita beramal, kemudian kita nak tunjuk kat orang. Kita beramal, kita nak hajat penilaian orang. Orang tengok kita, bagus tak aku? Bagus tak aku? Orang pun puji kita, oi bagusnya kamu, sembahyang kamu baguslah, sempurna. Oi Quran kamu hebat, kamu punya bacaan cantik, hebat. Kamu baca tersentuh hati kami, menangis kami baca Quran kamu. Oh kamu punya ceramah bagus, orang semua terdiam, semua khusyuk, tak ada yang tidur, bagus ceramah kamu. Oh kamu punya pandangan kamu bernas, macam-macam semua yang ada pada kita. Tetapi bila kita beramal dengan perkara itu, kita berhajat orang puji kita. Orang bagi penilaian pada kita. Kita suka orang puji kita. Kita nak orang menilai kita and meninggikan diri kita tadi. Maka ini disebut riak. Kita menunjuk amalan kita supaya mendapatkan pujian manusia. Maka yang ini kita syirikkan Allah dengan makhluk. Maknanya kita hajat kepada makhluk cakap, bukan Allah tapi makhluk. Maknanya kita mensyirikkan, kita sekutukan Allah dengan makhluk. Ini riak. Orang yang ada riak, amal pun Allah tak terima. Orang yang ada riak, amal Allah tak terima. Takbur, apa takbur? Takbur sombong. Apabila dia beramal, dia ada ujub, dia ada riak, kemudian dia beramal, dia merendahkan orang lain. Seperti iblis, dia merendahkan Adam AS. Allah kata apa? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia takbur. Kan? Maka kenapa dia takbur? Sebab dia kata, aku daripada api, engkau Adam daripada tanah. Maka dia kata apa? Dia merendah, dia menghina makhluk. Dia beramal, dia menghina makhluk. Itu maknanya takbur, sombong. Maka takbur ni memang terang-terang Allah bukan sahaja tak terima amal dia, Allah laknat iblis. Bahayanya takbur, bukan saja Allah tak terima amalan dia buat tadi, tetapi Allah laknat iblis. Allah laknat manusia itu. Yazbillah min zalik. Yang mensyirikkan Allah, mensyirikkan dengan diri dia, mensyirikkan dengan makhluk sebab dia ada riak, dan mensyirikkan juga dengan makhluk lain, yang merendahkan dan menghina Allah. Bila dia merendahkan makhluk, dia menghina Allah. Allah yang jadikan Adam daripada tanah, tiba-tiba dia kata, engkau daripada tanah, aku daripada api. Dia menghina Allah yang telah menjadikan Adam daripada tanah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita menghina manusia, hati-hati. Kalau boleh, jangan kita mencela, jangan kita mencaci manusia. Bila kita mencaci manusia, bimbang termasuk dalam kategori sombong dan takbur. Kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang menghina Allah, Allah balas dengan laknat kepada dia. Sebab tu kita kata, kenapalah iblis, padahal dia cuma cakap Adam daripada tanah je, dia daripada api, cakap macam gitu je, takkan salah. Salah sebab hati dia merasa dirinya besar. Dia telah mempersekutukan Allah. Kemudian hatinya menghina pula ciptaan Allah. Maka dia telah menghina Allah. Maka Allah laknat dia. Ini tuan-tuan. Sebab tu kita nak kena tengok. Kenapa hari ni ramai sangat kadang-kadang sembahyangnya tak boleh nak pergi. Puasa tak jadi. Kenapa? Sebab rupanya banyak perkara-perkara syirik yang berlaku dalam diri dia. Maka sebab itulah orang-orang yang ujub, dia akan dia tidak akan melaksanakan tuntutan Allah. Apa dia? Bila kita baca Fatihah, kita baca wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Orang yang ujub, dia rasa dia berdaya sebab diri dia, maka dia tak minta pertolongan ke Allah. Ini yang ujub, dia mensyirikkan diri dia dengan Allah. Dan orang yang riak, dia tidak melaksanakan tuntutan Allah dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah yang kami sembah, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Ya Allah, dia tak mengabdikan diri kepada Allah, dia berhajat kepada makhluk supaya makhluk puji dia, makhluk bagi dia sesuatu pangkat, makhluk bagi sesuatu yang ada dalam dunia pada dia. Maka ketika itu dia telah bersifat mensyirikkan Allah.
Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, pada malam ni kita nak kena rasa bahawa dalam diri kita ni banyak kelemahan. Sebab tu saya sebut sebelum ni tuan-tuan, kalau kita nak kira dosa, semua orang berdosa. Saya pun banyak dosa. Semua orang berdosa. Banyak benda kelemahan, tapi tak apa. Kita minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. Dan bila kita bertaubat, kita menyesal, tuan-tuan, orang yang bertaubat tu Allah dah campakkan kasih sayang pada dia. Maknanya dia dah menyesal dosa dia tadi. Maka Allah dah bagi dia kasih sayang. Dan itu satu yang besar. Maka hendaklah dia meneruskan beristiqamah. Bila dia beristiqamah tu, insya-Allah Allah akan buka lagi sehingga akhirnya dia akan benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba syaitan, bukan hamba makhluk, bukan hamba kepada diri dia sendiri, tapi dia akan menjadi hamba Allah. Insya-Allah tuan-tuan, esok kita akan bincang bagaimana nak merawat syirik ini. Macam mana kita nak merawat syirik ini, insya-Allah kita akan bincang esok. Mudah-mudahan dengan ilmu esok kita akan dapat membina kekuatan kita, mentauhidkan Allah. Satu kemanisan bila kita boleh mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata-mata kita mengabdi kepada Allah. Satu kemanisan tuan-tuan yang telah hilang daripada hidup kita. Hari ini kita menyembah Allah di tepi-tepi saja. Jadi sebab tu kita tak rasa puas, tak rasa tenang, tak rasa bahagia. Insya-Allah esok kita akan sambung 9.30. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita bagaimana nak rawat penyakit ini, sebahagian daripada yang digambarkan para ulama kita. Insya-Allah mudah-mudahan boleh kita amalkan sedikit demi sedikit, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li lakum. Insya-Allah tuan, masa dah lebih daripada yang sepatutnya. Saya mohon ampun pada Allah, minta maaf tuan-tuan. Kita baca doa Rabitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. واسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh sebar-sebarkan insya-Allah. Assalamualaikum.